Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida. Okey, siapa yang ada online hari ini, ketika ini? Okey, hari ini berapa bulan? 22 Disember 2023, hari Jumaat, hari yang mulia. Okey, siapa kawan-kawan Kak Nida yang ada online ketika ini? Jom sama-sama kita borak-borak santai. Hari ini tinggal beberapa hari saja lagi nak ke penghujung 2023. Okey, tak lama lagi adalah tahun baru 2024. Okey, kalau dah 2024, kebiasaannya masing-masing dah tanam dah azam ni. Assalamualaikum kepada Abang Has. Terima kasih join Kak Nida. Okey, Kak Nida nak ajak kawan-kawan yang siapa ada online ketika ini, jom sama-sama kita borak-borak santai. Sesasul macam tu. Nak borak-borak santai, apa yang kita boleh kongsikan sama-sama kita, apa yang boleh memberikan manfaat kepada kita semua. Memang Kak Nida bercakap tentang simpanan. Of course lah Kak Nida bercakap tentang simpanan emas. Assalamualaikum kepada Isha Floral. Terima kasih juga Kak Nida. Ular Ketam. Terima kasih. Apa khabar anda semua? Samani, Khadizah Kadir, Batrisha, Zulaika. Terima kasih join Kak Nida. Okey, anda kat luar sana cuaca macam mana kat rumah? Macam kat kawasan rumah Kak Nida ni mendung-mendung nak hujan, tapi dia tak hujan-hujan lagi. Jadi kalau kawan-kawan yang lain tengah okey, jom kita sama-sama borak-borak santai. Kak Nida nak sharekan ni. Kak Nida sekarang ni consider macam nak kongsikan kepada anda kita macam mana cara kita boleh nak buat simpanan untuk 2024 pula. Okey. Untuk 2023, kita dah kata dah bulan 12 ni dah consider penghabis, dah habis tahun dah. Tapi kita dah ada simpanan ke belum? Dah buat simpanan ke belum? Ataupun dah simpan ambil balik? Okey. Kebiasaannya lah kan, kalau kita simpan duit, bukan anda saja, Kak Nida sendiri pun kalau simpan duit, bila dah simpan duit, lepas tu ambil balik. Okey, contohlah kalau azam baru tahun 2023 lah, hari tu azam baru, kalau simpan 200 ke 100 ke dalam pers, lepas tu cabut ambil balik. Dalam akaun bank pun pakai je dekat mesin tu, tekan aja kat mesin, habis balik simpanan, cair je. Okey, sebenarnya kan kalau kita menyimpan ni, kalau kita contohlah 200 setiap bulan, 200 setiap bulan, kalau bulan ke-12, adakah simpanan anda dah jadi 2,400? Atau mungkin lebih? Ataupun mungkin ambil balik, tinggal balik 200? Ataupun orang kata dah simpan lepas tu kita kata ada duit lah dekat tangan, pakai dulu kan, nanti kata akan ganti. Tapi hakikatnya kita tak ganti double, kita ganti balik 200, dah target untuk 12 bulan tu dah kurang duit simpanan kita. Sebab apa? Dalam duit cash ni akan ambil balik. Itu yang terjadi pada bukan anda saja, Kak Nida sendiri. Mungkin anda kat luar sana konsisten, disiplin, tapi kebiasaannya kalau simpan duit akan ambil balik. Itu memang normal. Sebab apa? Simpan duit fitrahnya adalah untuk dibelanjakan. Duit kertas adalah untuk dibelanjakan. Contohlah kan, kita ada duit 100, kita letak dalam pers. Lepas tu kita bandingkan kalau kita letak emas pula dalam pers, mana satu yang lebih bertahan dalam pers kita tu, duit kertas kita ke ataupun yang dah ditukarkan jadi emas? Kebiasaannya, Kak Nida selalu cakap kebiasaannya lah, maknanya normal, itu adalah normal. Duit kertas ni akan cair bye-bye, entah ke mana dah pergi. Belanja apa pun tak ingat. Lepas tu dalam hati kita kata ada lagi duit boleh pakai lagi, ada lagi boleh pakai lagi. Itu kalau kita pegang duit. Tapi kalau kita dah tukarkan jadi emas, senang tak kita nak belanjakan? Senang tak kita nak kata pergi shopping komplek, kita nak beli contoh t-shirt ke, kita nak beli whatever accessory ke, kita pakai emas? Tak boleh kan? Jadi maksudnya kat sini, duit kita tu kalau dalam duit kertas dah of course akan cair. Tapi kalau kita dah selamatkan, kita bekukan jadi emas, simpanan kita tu tetap lagi dekat tangan kita. Dan kita susah nak belanjakan. Tapi bukan bermaksud kita tak boleh cairkan. Bukan bermaksud kita tak boleh pakai. Tapi kalau kita dah gunakan sebagai kita dah ubah kepada simpanan emas, duit kita tu selamat. Okey, kepada kawan-kawan Kak Nida yang join ni, okey, jom kita sama-sama borak-borak santai. Kak Nida nak sharekan di mana orang kata klisenya lah nak cakap pasal emas ni, klisenya nak cakap pasal simpanan ni. Tapi kan kita boleh terfikir tak,
Kalau kita terdesak, kalau kita misal kata nak pakai duit, kita tak payah lagi nak cari-cari nak pinjam dekat kawan. Tak payah lagi kita nak korek duit simpanan. Kita pakai je emas yang dah ada kat tangan kita ni, yang kita dah beli berdikit-dikit, kita hantar saja ke Arano, kita dapat tunai segera. Jadi kita tak payah lagi orang kata nak meminjam dekat orang, tebalkan buka, nak pinjam dekat orang, tak payah. Orang kata, ada satu statement tu, malulah asyik keluar masuk Arano je. Apa nak malu dek? Emas ni kita punya. Maksudnya kita punya, dah settle, kita tebus balik, kita dapat balik. Kita jadikan sebagai rolling kat situ. Peranan emas ni adalah apabila terdesak, kita hantar ke Arano, dapat tunai segera. Tetapi apabila kita consider macam emas ni, kalau kita kata dalam keadaan biasa, merupakan kekayaan semasa senang. Tapi kalau semasa gawat, penyelamat untuk kita. Tapi kan, macam mana nak dapat emas ni? Macam mana kita nak kata kita boleh memiliki emas ni? Ada ke kaedah yang orang kata duit selepuk nak beli emas ni? Tak ada. Kita tak payah kata kita kena ada duit selepuk. Ada caranya kat Public Gold ni, ada 4 kaedah untuk anda membeli emas. Kan? 4 kaedah ni memudahkan kita memiliki emas. Kata misal kata seawal usia adanya my kid, anak kita pun baby boleh menyimpan emas, di mana parents ni of course lah parents yang akan simpan kan. Okay, jadi seawal usia adanya my kid dan umur unlimited, kita boleh menyimpan emas berdikit-dikit. Kalau kita kata kaedah 4 kaedah tu apa Kak Nida? Okay, pertama, kita boleh cakap menyimpan melalui account gap, Gold Accumulation Program. Kita kata RM100 saja kan. Dulu Kak Nida tak tahu tau. Kak Nida ingat nak membeli emas ni kena ada duit ribu-riban, kena ada duit selepuk. Dia ni mampunya asyik beli emas je. Kalau kita lalu kat kedai emas tu kan, kita tengok dia ni ada je duit. Mana datang duit diorang nak beli emas ni? Kita ni macam mana lah nak beli emas? Okey kan, kita tak tahu boleh ke, mampu ke nak membeli emas tu. Tetapi bila Kak Nida dah terjumpa sendiri kat Public Gold ni, rupa-rupanya ada kaedah mampu milik untuk kita nak menyimpan emas. Ada kaedah yang mana dengan RM100 kita boleh menyimpan emas. RM100 tu kita kata Kak Nida, kita dah akan dapat gold bar ke? Belum lagi dek. RM100 tu adalah di mana kita mengumpul gram-gram emas. Kita kumpul gram emas di dalam akaun gap tu, dalam akaun bank. Kebiasaannya kita akan sebut kita menyimpan duit dalam akaun bank. Tetapi di dalam akaun gap ni, kat Public Gold ni, Gold Accumulation Program, kita simpan gram emas. Boleh ke keluarkan Kak Nida? Boleh. Okay, apabila dah cukup 2 gram, okay, contoh kan kita kumpul berdikit-dikit. Kalau RM100 hari ini adalah 0.3012. Betul. 0.3012 gram. Jadi kita nak mulakan tu, daftar memang percuma. Kita mula daftar dengan percuma. Okey, kalau kita kata ada 100 dulu, boleh mula dengan 100 dulu. Kalau ada bajet lebih, boleh. Tak ada had pun. Minimum sekali pun nak masukkan RM100. Kalau hari ni 0.302 3.012. Jadi terkumpullah gram tu di dalam akaun gap kita. Jadi kita kumpul berdikit-dikit. Ada bajet lebih, kita tambah lebih. Kalau kita kata tak ada bajet lah bulan ni Kak Nida, saya ada komitmen kiri dan kanan, itu, ini, begitu, begini. Kan? Biasa, is normal. Itulah kehidupan. Jadi kata-kata tak ada bajet, tak apa. Akaun gap bebas bila-bila masa kita nak tambah simpanan. Kita tak payah risau. Dia adalah consider fleksibel sangat bagi Kak Nida. Memang sesuai sangat. Kita kata ada 100, proceed 100. Kita kata tak ada, tak apa. Tapi kan, kebiasaannya bila dah mula simpan emas, dia jadi macam ketagih. Dia nak tambah. Dia nampak gram tu dalam akaun gap tu, dia nak tambah lagi, tambah lagi. Kalau kita kumpul berdikit-dikit kan, 1 bulan contohlah 100. Contohlah 100 kan, kalau kita tak ambil 1 gram. Kalau 1 gram, 12 bulan memang dah jadi 12 gram. Tapi kalau 100 tu 0.3, hampir kepada 4 gram kita boleh kumpulkan. Kalau kita berdikit-dikit, sedar-sedar dah ada 4 gram. Kita boleh dah keluarkan, kalau 4 gram kita dah boleh dah keluarkan suku dinar. Suku dinar macam ni. Cantik tak? Kita dah boleh keluarkan gold bar 1 gram. Yang ini setengah dinar. Okey, yang ini suku dinar. Cantik ke tak cantik? Kenapa dia sengit dekat sini? Okey. So yang ini
Macam yang ini suku dinar. Suku dinar ni 1.0625 gram. Kalau kita dah kumpul dah ada 4 gram, kita dah boleh dah keluarkan golbar-golbar suku dinar. Kita letakkan dalam pers. Dia akan jadi macam ibu. Kalau duit kita cakap ibu duit kan. Ini consider macam satu aura untuk kita. Kita tengok aja golbar-golbar ni, kita rasa nak tambah lagi simpanan kita. Apa je yang boleh buat dengan emas ni Kak Nida? Okey dek, kalau misal kata terdesak, kita hantar ke Aranu, kita dapat tunai segera. Emas dekat public gold ni, okey, kita boleh hantar contohnya dekat Aranu Post. Okey, dia tak payahlah nak kopek-kopek, tak payah nak uji emas ni lagi, tidak. Sebab Aranu Post dengan public gold dia macam ada joint venture, dia accept semua emas daripada public gold. Tak payah nak kopek, tak payah uji ketulinan. Tengok aja gold buy ni, anda hantar saja akan diterima. Kan? Kalau kita kata, Kak Nida, kalau misal kata saya nak gunakan 1,000, jadi kita hantarlah emas yang kita dah kumpul sedikit-sedikit tu beberapa keping, jadilah 1,000, kan? Kalau kita kata, Kak Nida, saya nak pakai sikit aja, hantar je lah sekeping, kan? Contoh. Itu kepada emas fizikal yang anda dah keluarkan daripada account gap. Tetapi kalau dalam account gap ni anda tak nak keluarkan pun tak apa. Anda simpan aja terus dalam account gap, tak ada charge pun dikenakan kepada anda. Itu bestnya account gap ni. Tak ada sebarang charge perkhidmatan, tak ada charge upah simpan, tak ada charge orang kata maintenance ke, semua tak ada. Kita nak simpan dalam account gap ni, consider macam kita seperti simpan, lepas tu kita lupakan. Ia adalah simpanan yang dilupakan. Jadi selamat tak duit kita di dalam account gap tu. Kita dalam masa yang dalam jangka masa panjang, nilai simpanan anda akan meningkat. Emas ni adalah untuk simpanan jangka masa panjang. Dia bukan untuk jangka masa pendek, beli hari ni esok lusa jual, tidak. Emas adalah sesuai untuk 2 tahun ke atas. Yes, anda ubah kepada simpan emas. Orang kata duit yang kita dah pertama daripada duit gaji tu kan, 10% kita asingkan untuk simpanan emas. Ataupun daripada duit simpanan yang kita ada selepuk, mungkin ada duit bonus kan, mungkin ada duit KWSP, asingkan untuk simpanan emas anda. Lepas tu dalam jangka masa panjang nilainya meningkat. Anda tahu tak, sejak 20 tahun kebelakangan ini, kenaikan harga emas hampir 10% setiap tahun. Setiap tahun hampir 10% kenaikannya. Jadi bermaksud memberikan nilai kepada simpanan anda. Pertama, elak daripada cair. Misal kata senang aja nak belanja itu, nak belanja ini kan. Tapi dalam jangka masa yang panjang, nilainya pula meningkat. Jadi berbaloi tak anda membuat simpanan emas di mana anda buat tu berdikit-dikit. Berdikit-dikit je, contohlah ada bajet lebih, anda buatlah lebih, duit KWSP ke, duit bonus ke kan. Tapi kalau ada RM100 saja, proceed lah RM100. Tapi paling advisable, paling orang kata nasihatkan dari pakar-pakar kewangan, nasihat daripada pakar-pakar kewangan, 10% daripada gaji asingkan siap-siap sebelum berbelanja untuk simpanan. Okey, 10%. Contohlah gaji bersih anda 3,000, 300. Kalau 1,000, 100. Sekarang mana ada gaji 1,000 kan, so far majoritinya orang kata memang level paling rendah kan 1,500 kan. Jadi 150. Lepas tu kata, alah Kak Nida, mana nak ada duit ni Kak Nida? Misal kata duit cukup-cukup makan aja. Okey, tak apa. Cuba kita fikirkan balik. Kalau 10% itu, kita kata kita susah untuk buat, kita asingkan dulu siap-siap. Pertama, sebelum berbelanja tau, kita jangan tunggu duit lebih. Maksudnya kita asingkan dulu siap-siap untuk simpanan. Okey, bak kata Tuan Zulkifli, kalau kita kata singkit macam mana pun, tapi kategori singkit kita ada simpanan. Daripada kategori singkit tiada simpanan. Jadi kita paksa diri kita, bila hujung bulan dah ada dah simpanan tu dekat tangan. Consider at least dah ada lah simpanan daripada tiada langsung. Maknanya kita paksa diri untuk simpanan jangka masa panjang kita, ataupun sebagai simpanan kecemasan kita. Okey, itu pertama, elak daripada cair. Lepas tu caranya asingkan 10% daripada gaji sebelum berbelanja.
Okey, kita asingkan siap-siap. Kita kata bila terdesak kita hantar ke Aranu, kita dapat tunai segera. Itu melalui account gap. Account gap ni, okey, anda nak simpan terus boleh, anda nak keluarkan fizikal pun boleh, anda nak ahranukan, nak pakai duit yang misal kata belum difizikalkan lagi, masih lagi dalam account gap, anda boleh ahranukan secara online sahaja. Tak payah kita nak pergi dekat branch, nak pergi parking, nak pergi outing, nak pergi cuti, nak pergi consider spend time untuk nak pergi ahranukan. Tak perlu. Di dalam account gap, anda buat secara online sahaja. Jadi mudah tak untuk anda? Consider ada simpanan, boleh pula ahranu online. Tunggu saja sehari atau 2 hari bekerja, akan dimasukkan ke dalam account bank kita. Jadi dalam tempoh 6 bulan kita ganti balik, bayar balik amount yang kita dah pinjamkan kepada Aranu KDE di dalam Public Gold. Okey, lepas tu kalau kita kata, Kak Nida kata boleh simpan terus, okey, kita boleh keluarkan, kita boleh aranukan, dan yang keempat kita boleh consider nak jual. Okey, Kak Nida baru je buat posting hari ni tau, cara jual emas dekat Public Gold. Jual emas kat Public Gold bukan saja brand Public Gold saja, brand yang bukan Public Gold pun Public Gold boleh beli. Bukan semua kedai emas ataupun consider institusi keuangan yang jual emas boleh beli emas balik. Tidak. Tak semudah dekat Public Gold. Public Gold senang saja. Anda walk in saja dekat branch Public Gold, nak jual emas yang bukan Public Gold punya pun, Public Gold akan beli asalkan emas tulen lah. Okey, emas yang tidak bercampur dengan besi. Sebab apa? Kalau emas 916 ada bercampur dengan besi untuk membentuk emas tersebut kan. Tetapi emas asli, bila dah diuji ketulinannya, kita akan mudah saja nak jual dalam masa sehari ataupun 2 hari bekerja, masuk ke dalam akaun bank kita. Tapi posting yang Kak Nida buat pagi tadi, semalam tadi, okey, daripada kawan Kak Nida sendiri, dia consider macam pergi hantar ke ke Public Gold dalam belah pagi, tengah hari dah masuk dalam akaun bank. Bukan sikit tadi jual, 104 gram. 104 gram dengan nilai RM28,110 dia boleh dapat. Kan? Berbaloi tak kalau anda menyimpan emas? Anda boleh jual di mana dia Public Gold bila-bila masa tanpa soal jawab. Nak jual, kita jual lah. Janji emas asli. Okey, berbalik kepada account gap tadi. Macam mana cara kita nak jual? Mudah je. Kita jual dekat account gap ni kan. Kita just kaedah Aranu, kita just tekan Aranu. Kalau kaedah nak jual, kita tekan aja bahagian jual, sell. Yes, tekan saja bahagian sell. Lepas tu kita jual lah dalam masa sehari 2 hari bekerja, masuk dalam akaun bank kita. Dengan syarat kena update profile dan juga update nombor akaun bank kita. Jadi barulah urusan untuk hantar nak transfer duit kepada anda mudah, tak ada soal jawab. Kat Public Gold ni mudah saja. Semuanya sistematik, semuanya transaksi telus. Anda boleh consider pantau anda punya transaksi 24 jam di mana-mana saja melalui apps ataupun melalui website. Apps Public Gold ataupun website. Mudah saja. Kalau dulu kita kata secara manual, nak ada rekod kat sini, nak pergi semak dekat branch ke, nak pergi tengok, pergi sendiri ke tak. Sekarang tidak lagi. Dah mudahnya, semuanya dekat ujung jari je. Kan? Kalau kita kata kita nak menyimpan emas tu, mudah je. Tengah malam kita kata nak simpan pun boleh. Tengok harga tengah cantik, kita nak simpan, terus saja simpan. Tak masalah. Okey. So itu yang kaedah dalam kita kata paling mampu milik melalui akaun gap, sebab boleh mula dengan serendah 100. Yang Kak Nida nak sharekan hari ini, yang Kak Nida nak highlightkan sangat hari ini, okey, kepada anda yang untuk target tahun 2024. 2024 kita target untuk miliki, contohnya kita nak miliki 1 dinar ini. 1 dinar ini, okey, kita boleh buat it's not connected, alright, okey, line pun mencemburui, okey. Jadi Kak Ida cakap, maknanya kalau kita selalu main kutu emas, jadi kaedah orang kata option yang lain, anda boleh pilih promosi 10 kali bayar.
Jadi kita tak payah risaulah orang kata ibu kutu lari ke, kita tak kena ibu kutu sebab online kan. Ibu kutu lari ke dengan duit kita, ataupun kawan-kawan kita yang satu grup tu tak bayar ke, jadi ada penangguhan sini, delay kat sini, orang kata sangkut sini. Jadi kalau melalui promosi 10 kali bayar dekat Public Gold ni, tak payah risau. Confirm itu selamat untuk anda milikinya apabila anda habis 10 kali bayar. Kan? Jadi ia adalah kaedah yang patuh syariah, promosi 10 kali bayar ni. Kedua, anda boleh dapat lock harga. Maknanya kita selalu sebut emas hari ini dengan harga hari ini untuk emas akan datang. Maksudnya kita dapat lock harga hari ini, emas ni 10 bulan kemudian kita dapat. Dia bukan consider kita lock lepas kita dapat emas baru kita bayar. Tidak. Kalau tidak, emas ni adalah barangan ribawi. Terbalik dah pula. Emas ni adalah barangan ribawi. Jadi dia kena consider macam dia bukan ansuran. Ia adalah promosi easy payment purchase di mana kita bayar security. Kata kita nak 1 dinar ni, jadi peluang untuk kita dapat emas yang lebih besar. Jadi kita, emas yang 1,400 ni dipecahkan kepada 10 bulan. Jadi untuk mampu milik untuk kita nak memiliki emas. Mampu milik, tak kira lah. Tak payah pandang latar belakang keuangan, tak payah. Tak payah kita kata pekerjaan apa, approval, semua tak payah. Okay, jadi consider kita nak memiliki emas. Okay, Kak Nida, saya nak lah belajar simpan emas melalui promosi 10 kali bayar. Yes, daftar percuma. Lepas tu kita terus je lock untuk ambil promosi 10 kali bayar. Lepas tu kita bayarlah selama 10 bulan ikut jadual hari ni. Contohlah hari ini 22 Disember. Jadi setiap bulan, setiap 22 hari bulan selama 10 bulan kita bayar ikut jadual yang diberikan. Itu consider satu kaedah di mana kita berdikit-dikit dapat mendisiplinkan diri menyimpan emas. Disiplinkan diri tu consider macam kalau kita kata ada push factor lah. Kita kata kalau loan motor, loan kereta, loan rumah kita boleh bayar kan, ikut tiap-tiap bulan kita boleh bayar. Jadi kenapa tidak untuk diri sendiri, untuk simpanan diri sendiri ataupun simpanan untuk keluarga, kita paksa pula untuk buat simpanan yang kita kata paksa rela. Kita buat secara paksa. Dia tak paksa, dia tak menjadi. Cuba anda bayangkan, anda mulakan 1 dinar yang pertama. Habis 1 dinar yang pertama, anda buat pula 1 dinar yang kedua. Jadi consider berdikit-dikit, dia akan lama-lama jadi banyak. Betul tak? Kita berdikit-dikit menyimpan emas, lama-lama jadi banyak. Bila dah jadi banyak, seronoknya tengok. Mampu ya aku miliki emas. Sedangkan anda buat tu berdikit-dikit melalui kaedah promosi 10 kali bayar. Kan? Jadi pertama kita dapat lock harga. Kedua dapat beli emas yang lebih besar. Yang ketiga, consider macam kita boleh fahamkan kat sini, harga 1,400 lah contohnya. Hari ini 1 dinar, okey, RM1,406. Jadi anda bayangkan kalau kita tak ada duit selepuk. Kan, selepuk nak bagi beli 1,400, kita tak ada bajet. Jadi consider ambil promosi 10 kali bayar, kita bayar berdikit-dikit, at the end kita dapat 1 dinar ni. Sedangkan contoh kalau sebulan 140, kan, kita masuk je shopping komplek dah 140 habis dah, tak tahu dah beli apa. Tapi why not untuk simpanan jangka masa panjang anda, simpanan orang kata untuk keluarga ataupun apa-apa matlamat kita nak capai, contoh untuk dana perkahwinan ke, dana kecemasan, dana untuk pendidikan anak-anak, dana untuk haji umrah. Kita berdikit-dikit melalui simpanan emas yang kita ambil melalui promosi 10 kali bayar ini. Jadi ada peluang untuk kita memiliki emas secara berdikit-dikit. Kalau kita kata memang tak mampulah nak 1,400, kita ada komitmen kiri kanan macam ni, ada consider benda yang tiap bulan kita bayar. Tapi dengan kaedah yang peluang yang ada dekat Public Gold ni memberikan kita satu option untuk memiliki emas dengan cara yang tak stres. Sedar-sedar dah habis dah. Antara customer Kak Nida selalu cakap itu, dah habis dah Kak Nida, dah habis dah bayar. Jadi proses untuk hantar pula kepada daripada Public Gold ke rumah kita secara pos berinsurans.
Bawah 21.25 gram, Public Gold akan hantar kepada kita secara post berinsurans. Post berinsurans jangan risau tau. Maksud dia, kalau post berinsurans tu maksudnya emas tu kalau hilang kat tengah jalan, tak sampai dekat tangan kita, Public Gold akan ganti balik. Itu maksudnya post berinsurans. Gold in transit kita sebut. Okey, bayaran post ni RM10 sahaja. Bukanlah mahal sangat. Jadi kita tak payahlah buang masa nak pergi kat branch nak ambil emas kita, tak payah. Secara post berinsurans adalah selamat. Dia cover sehingga 21.25 gram saja. Okey. Tapi untuk item yang emas lebih daripada 21.25 gram, okey, kita boleh buat appointment untuk collect dekat branch kat Public Gold. Jangan risaulah kata emas hilang lah, takut tak dapat lah, boleh percaya ke? So far sejak Kak Nida mula menyimpan emas sejak tahun 2019, tak pernah lagi emas yang kita beli, yang customer Public Gold beli tak dapat. Okay, semuanya akan sampai kat tangan kita dengan selamat, insya-Allah. Terima kasih kepada Riani Empire, terima kasih juga Kak Nida. Jadi kalau kita kata bawah lebih daripada 21.25 gram, kita boleh buat appointment untuk collect dekat branch. Branch berhampiran anda dekat Public Gold ni dah ada 18 cawangan. Dekat Indonesia dah ada 5 cawangan. Okay. Jadi kalau kita kata takut Kak Nida, takut nak mula. Takut nak mula, mulakan pertama dahulu melalui account gap dengan RM100. Lepas tu anda belajarlah ilmu emas melalui training-training yang ada dekat Public Gold ni. Public Gold dalam masa dia dalam grup tim PGYM bawah bimbingan Tuan Syukur Hashim, iaitu mentor nombor 1 kat Public Gold ataupun Maha Guru Emas dekat Public Gold. Alright. Sentiasa ada program-program dalam masa sebulan sampai tak terkejar kita nak sertai program tersebut. Program dekat Public Gold semuanya ada program yang berbayar. Okey, itu khas sebagai komitmen lah, sebagai yuran komitmen. Okey, sebenarnya bukan mahal pun, sebagai yuran komitmen saja. Biasalah kan kalau percuma orang tak attend. Jadi ada yang percuma. Percuma senang saja. Ada melalui Zoom, ada melalui platform sebelah. Okey, yang penting anda mulakan dulu dengan RM100, lepas tu anda belajarlah ilmu emas. Bila anda dah ada ilmu emas, okey, melalui account gap tadi anda dah mula. Bila dah ada ilmu emas, kemudian anda boleh ambil keputusan untuk tambah atau tidak simpanan anda. Tetapi kebiasaannya bila dah ada ilmu emas, dah faham apa kepentingan menyimpan emas tu, kelebihan menyimpan emas tu, anda secara tak langsung akan tambah simpanan anda. Okey, kalau kita kata kita nak menyimpan emas, okey, kita takut. Kita kata Kak Nida, saya pernah ada cerita hitam. Okey, cerita zaman-zaman dulu yang kena scammer ke whatever ke. Macam Kak Nida kata, mulakan sikit dahulu, lepas tu belajar dan sertai program-program yang disediakan. Jadi anda faham kat situ bagaimana dengan emas Public Gold, anda faham kat situ bagaimana Public Gold sendiri, ataupun boleh walk in sendiri dekat Menara Public Gold Jalan Tun Razak, Jalan Imbi. Anda boleh rasai dekat situ pengalaman memegang emas, tengok environment keliling yang ada di dalam Public Gold. Carnival Public Gold pun akan ada dibuat di Menara Public Gold dalam hujung bulan ini, tak silap Kak Nida. Lepas tu dalam bulan 1 Januari ada program recognition pula, award recognition untuk mereka yang capai kejayaan cemerlang di dalam Public Gold. Jadi sertai program-program yang disediakan. Okey, jadi anda akan lebih faham. Jadi jangan dengar cerita sini, cerita sana, tidak. Mulakan sedikit, lepas tu belajarlah ilmu emas. Selain daripada tu, ada juga buku-buku yang disediakan di dalam Public Gold melalui PG Mall. Jadi buku-buku tersebut ada ditulis dari pakar-pakar kewangan yang juga merupakan dealer kepada Public Gold. Alah, Kak Nida tak bawa pula buku kat sini. Okey, so kepada kawan-kawan yang nak mulakan simpanan emas, jangan tunggu. Sebab apa? Lagi kita tunggu, lagi harga emas akan naik. Kan? Kak Nida mula menyimpan emas tahun 2019. Okey, pada ketika itu 1 September 2019 harga 1 gram adalah RM214 sahaja. Okey, ketika itu 2019 RM214. Hari ini anda bayangkan 22 Disember hari ini 1 gram RM332. Itu menunjukkan apa? Bukan kita nak membandingkan harga sekarang kita tak boleh nak beli. Tidak. Itu menunjukkan kalau anda dah memiliki simpanan.
Jadi kalau anda dah memiliki simpanan, nampak tak kenaikan nilai simpanan anda? Kalau misal kata ketika itu Kak Nida ada 1 dinar ini, Kak Nida beli 1 dinar pada tahun 2019 itu RM880 sahaja. RM880 masa tu pun Kak Nida dah kata mahal dah. Okey, hari ini kalau 1 dinar RM1,406. Jadi anda nampak tak kenaikan harga emas itu memberikan nilai kepada simpanan anda. Jadi kalau kita kata kita tunggu dan tunggu, kita hanya tunggu tengok harga naik je tapi kita tak beli-beli. Jadi adalah lebih baik anda menyimpan, jadi anda tengok nilai simpanan anda makin naik. Itu lebih penting, lebih berbaloi. Kita kata bertangguh saja, kita kata tunggu saja, masih lagi tak buat-buat. Tapi hakikatnya lagi kita tangguh, lagi kita rugi. Sebab apa? Contohlah, kalau kita dah mula 1 Januari 2023, okey, kalau sekarang ni dah Disember, dah ada 12 gram. Kalau anda konsisten 1 bulan 1 gram. 1 bulan 1 gram, kalau 12 bulan dah jadi 12 gram. Kalau 3 tahun dah jadi 36 gram. Kan? Bukan bermakna kita tunggu dia kembang, dia beranak, tidak. Maksudnya kita perlu ada konsisten dalam diri kita, barulah dia berjaya anda membuat simpanan. Kalau kita tak ada konsistensi, kalau kita kata tak ada letakkan disiplin, takkan berjaya. Yang penting apa tahu? Simpanan kita tu makin meningkat nilai dia. Yang penting dapat elakkan duit kita daripada cair. Dan yang penting kita tak perlu meminta-minta dengan sesiapa sahaja nak buat loan peribadi ke, tak perlu. Kita dah ada emas sendiri yang kita boleh hantar ke Arano, boleh bantu kita ketika gawat. Kan? Kita berdikit-dikit, siapa je yang boleh Kak Nida? Macam Kak Nida cakap tadi, seawal usia adanya MyKid. Pertama, student suri rumah, sebab apa? Mampu milik sendas 100. Okey, contoh anda dah buat letak tepi lah simpanan kan, simpanan letak tepi. Cukup 100, jadi letakkan dalam account gap. Lepas tu simpan dalam account gap, berdikit-dikit kumpul. Bila keluarkan emas fizikal tu, kita rasa macam, berbaloi sebenarnya aku nyimpan emas ni. Kan? Contoh misal kata, okey, macam mana kita kata kita nak nampak berbaloi? Sebab apa? Kalau dalam bentuk duit kertas, dek, anda confident tak duit kertas anda tu selamat lagi dalam pers anda? Sekejap aja dia settle. Sekejap aja dia dah hilang tak ke mana. Sekejap je dah korek balik. Tapi kalau 1 dinar ni letak dalam pers anda, dia bertahan lagi. Kita bukan bercakap dari segi keselamatan untuk simpanan beza, simpanan duit dan simpanan emas dalam pers. Bukan. Maksud Kak Nida tu ketahanan dia. Okey, ketahanan dia, kita kata selamat ke daripada dibelanjakan. Kita sendiri yang membelanjakannya. Kalau duit kertas cepat dia cair. Sebab duit kertas ni fitrah dia, nalurinya adalah untuk dibelanjakan. Tetapi kalau dengan emas, okey, dia adalah untuk disimpan. Aura automatically untuk kita nak simpan. Okey. Jadi pada kawan-kawan Kak Nida yang nak join tadi, okey, jom kita boleh join live sama-sama. Okey. Kita boleh borak-borak santai, kita sharekan pengalaman kita. Kak Nida bercakap sekarang ni tentang promosi 10 kali bayar yang kita boleh ambil untuk simpanan 2024. Maksudnya kita mula daripada sekarang, pada bulan ke-10 nanti kita boleh miliki emas ni dekat tangan kita. Kaedah 10 kali bayar ini adalah kaedah yang paling popular selain daripada account gap. Sebab apa? Promosi 10 kali bayar ni, kalau misal kata kalau kita tak buat, kita tak disiplin menyimpan. Kita kata okey, nantilah, tunggulah, kejap lagi lah, bulan depan lah, dia akan ada je alasan. Ada je alasan nak bagi. Tapi kalau kita dah ambil promosi 10 kali bayar, okey, kita automatically nampak jadual nak bayar tu, kita akan disiplin bayar tiap bulan. Tapi yang penting dia datang daripada diri kita sendiri. Yang penting kita mahu tak mahu, kita kena tahu apa yang kita buat. Matlamat kita nak menyimpan emas. Bukan ikut-ikutan kata orang beli emas, kita membeli emas, tapi kita tak faham kenapa. Ilmu emas tu penting tadi. Okey, menyimpan emas kita kena selalu pakai, selalu kita sebut tagline. Simpan emas mesti dengan ilmu. Ilmu emas ni kalau kita kata kita tak ada ilmu emas, kita tak tahu bila masa sesuai untuk kita jual. Kita tak tahu bila masa yang sesuai untuk kita beli. Hakikatnya memang kita kata consider nak kena pergi training ke semua Kak Nida. Tidaklah, maksud dia kita nak fahamkan tujuan kita menyimpan emas tu.
kita nak fahamkan kenapa kita masih lagi simpan, untuk apa kita simpan. Itu tujuannya ilmu emas yang kita boleh dapat melalui public goods sendiri. Okay, so pada kawan-kawan Kak Nida nak mulakan langkah pertama menyimpan emas, mudah je, klik je profil Kak Nida, lepas tu anda boleh terus je hubungi Kak Nida dan Kak Nida akan guide anda satu persatu cara nak menyimpan emas dengan mudah sudah 100, ataupun nak mudah juga melalui promosi 10 kali bayar. Terima kasih kepada Sharifah Susay dia join Kak Nida. Alright, so kalau nak mula simpan emas, jangan tunggu, jangan lagi bertangguh. Sebab apa? Lagi tunggu, lagi kita rugi masa dan rugi peluang. Sebab kalau kita kata duit kertas ni nilai dia makin menyusut, terkesan pula dengan inflasi. Contoh kalau dulu kan, duit RM100 mungkin bakul kita tu penuh. Tapi kalau sekarang RM100 mungkin 2-3 barang aja. Bezanya nilai duit kertas terkesan dengan inflasi. Inflasi ni bermaksud kuasa beli duit kita makin menyusut. Dan duit kertas pula boleh dimanipulasikan oleh kerajaan sesebuah negara. Contohnya macam ni lah. Macam duit pokok pisang, terbalik juga. Okey, tak terbalik. Okey, ini duit pokok pisang. Zaman Jepun dulu, okey, duit pokok pisang ni adalah dijadikan mata wang masa zaman Jepun. Jadi atuk-atuk kita, nenek-nenek kita simpan banyak duit pokok pisang. Tetapi jadikan simpanan lah kan. Okey, sebab masa tu wujudnya inflasi, jadi consider dia orang banyak gunakan duit kertas, duit pokok pisang. Tetapi apabila consider British ambil alih, dah tak guna dah duit pokok pisang, dia dah guna duit dolar pula. Jadi apa jadi dengan duit pokok pisang yang dah dikumpul oleh nenek moyang kita? Hangus, habis begitu saja, jatuh kepada kosong. Jadi itulah maksudnya nilai duit kertas. Dia adalah nilai yang dicetak atas kertas, tetapi tidak dengan emas. Emas adalah dia ada nilai intrinsik dia sendiri. Maksudnya dia dengan sendirinya bernilai. Jadi kalau kita kata simpanan manakah lebih berbaloi, pilih simpanan emas. Okey, untuk jangka masa panjang pilih simpanan emas. Tapi dalam jangka masa pendek, of course lah, kita gunakan lagi duit kertas. Tidaklah kata, kita tidak menyatakan 100% ubah kepada emas, tidak. Sebahagiannya, kata kita punya mentor ataupun otai atau Tuan Azizi Ali selalu highlight 10% daripada gaji asingkan untuk simpanan. Selalu highlight macam tu, 10% daripada gaji ataupun duit yang kita kata kita tak guna untuk jangka masa panjang, transformkan kepada emas. Itu maksud dia, bukan 100%. Jangan salah faham kat situ. Okay, so kepada mereka nak mula menyimpan emas, okay, jangan tunggu-tunggu, mula dan consider mula dan bertindak konsisten menyimpan emas setiap bulan. Bukan untuk siapa, untuk diri kita dan juga keluarga kita juga sendiri, kan? Kita boleh tujuannya untuk dana persaraan, dana haji dan juga umrah, dana pendidikan anak-anak, dana untuk kecemasan, dana untuk hartanah, okey, dana untuk apa saja matlamat yang kita nak rebut di masa akan datang. Jadi peluangnya, kenapa emas? Emas adalah aset yang boleh dibeli berdikit-dikit. Lepas tu kita boleh convert kepada property. Kita boleh jual kepada untuk capai matlamat-matlamat tersebut. Kita boleh beli berdikit-dikit. Kata Ustaz Kazim selalu sebut, kalau misalnya kata rumah, kalau kita nak jual, kita tak boleh jual tangga dulu, kan? Kita tak boleh jual tingkap dulu. Kita kena jual satu rumah tu satu terus. Nak menunggu buyer lagi, pembeli lagi. Tetapi kalau emas, kita boleh jual sekeping, kan? Kita boleh jual. Sedangkan ia adalah aset juga, tetapi ia mudah dibeli dan mudah nak jual balik. Itulah kenapa kita pilih emas. Okey, bukan kata 100% emas, ya, tidak. Kita diversify. Dalam ASB ada, dalam tabung haji ada, di dalam untuk hartanah ada, okey. Tetapi emas adalah salah satu lagi alat keuangan yang
sifatnya berbeza dengan duit kertas. Duit kertas ia adalah nilai yang dicetak atas kertas, tetapi emas adalah aset yang bernilai dengan dirinya sendiri, nilai intrinsik kita panggil. Okey, so jangan lupa nak mula simpanan emas, ada kaedah yang mampu milik dekat Public Gold melalui akaun Gap boleh, promosi 10 kali bayar boleh. Okey, auto debit akaun Gap tadi kita buat auto debit. Okey, kalau kita buat auto debit, kita boleh peluang menang bunga emas 10 gram setiap bulan. Minimum RM200 boleh menang setiap bulan, bukan sekali sahaja. Sepanjang anda subscribe sepanjang bulan itulah, sepanjang tempoh itulah peluang anda untuk menang hadiah utama bunga emas 10 gram. Sedangkan anda boleh subscribe dengan RM200 sahaja. Okey, yang keempat, okeylah, itu bagi mereka yang ada bajet untuk buat belian tunai. Okey, so itu dia 4 kaedah dekat Public Gold ni. Mudah, murah, telus, mampu milik, patuh syariah dan sesuai untuk semua golongan. Jadi kepada anda yang nak mulakan simpanan emas, jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat, klik profil Kak Nida. Okey, Kak Nida akan guide anda daripada A to Z bagaimanakah cara yang benar, cara yang sebetulnya nak menyimpan emas dengan kaedah yang selamat dan patuh syariah untuk anda. Okey, jangan lupa follow Kak Nida rapat-rapat. InsyaAllah Kak Nida akan sambung lagi bersiaran nak sharekan kepada anda peluang-peluang yang ada dekat Public Gold ini. Alright, yang penting anda sendiri simpan emas untuk masa depan anda, di mana emas memberikan nilai kepada simpanan anda. Okey, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.